Assalamualaikum. Okey, anak-anak semua, sekarang kita masuk tajuk yang keempat, iaitu kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Okey, tadi dah belajar berkaitan dengan detik-detik pemasyhuran kemerdekaan. Sekarang kita tengok dia punya kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Apa yang dapat dilihat? Kita akan lihat 3 perkara dari aspek politik, di peringkat antarabangsa dan ekonomi. Okey. Baik. Dari segi aspek politiknya, pengamalan sistem raja berperlembagaan telah diamalkan, yang mana Yang di-Tuan Agong sebagai ketua negara dan mempunyai bidang kuasa tertentu. Okey, ingat Agong pertama kita, Yang di-Tuan Agong punya pertama kita adalah Tunku Abdul Rahman. Okey. Baik, seterusnya kesan demokrasi terhadap demokrasi berparlimen. Baik. Dalam amalan demokrasi berparlimen, rakyat berkuasa memilih kerajaan melalui pilihan raya. Okey, kedua, pilihan raya memberi rakyat hak bersuara dan memilih wakil rakyat. Dan yang ketiga, parlimen berkuasa menggubal undang-undang di peringkat persekutuan. Dan yang keempat, Dewan Undangan Negeri berkuasa menggubal undang-undang peringkat negeri. Okey. Seterusnya dalam perihal pentadbiran negara, Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri dan Menteri Luar. Okey, Datuk Abdul Razak Husin pula sebagai Timbalan Perdana Menteri, manakala ahli kabinet lain dikekalkan. Okey, seterusnya cabaran kerajaan persekutuan. Pertama, menggantikan pegawai Eropah dengan rakyat tempatan. Iyalah, sebelum ini pegawai Eropah orang putih yang menjadi menteri-menterinya. Jadi bila dah orang putih dah balik ke England, okey, orang British dah balik, kita pun cari orang tempatan sebagai pengganti mereka. Okey, khususnya dalam bidang profesional seperti pendidikan tinggi, keselamatan dan pertahanan. Okey, seterusnya juga pergantian dilaksanakan secara berperingkat dengan melantik rakyat tempatan dalam pelbagai bidang. Okey, itu yang berlaku. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya kita tengok pula pada peringkat antarabangsa. Apa yang berlaku? Apa kesan kemerdekaan di peringkat antarabangsa? Okey, kita dapat lihat dari segi aspek dasar luar. Okey, dasar luarnya ialah kita dapat mengukuhkan kementerian luar. Kita dapat berhubung dengan negara-negara luar, bersahabat dengan negara-negara luar. Pada 1957, okey, pegawai dihantar ke Britain untuk mendapatkan latihan. Tan Sri Muhammad Ghazali Syafi'i dan Dr. Ismail Abdul Rahman pernah dilantik menjadi menteri luar. Okey, dan negara menjalinkan hubungan dengan Indonesia, India, New Zealand, Mesir dan Jepun. Okey, sangat penting anak-anak, sangat penting untuk peringkat antarabangsa ni, dasar luar. Okey. Seterusnya, Commonwealth. Malaysia, Tanah Melayu menganggotai Commonwealth. Okey, Commonwealth ni apa? Okey, Commonwealth adalah negara-negara bekas jajahan British, bertujuan merapatkan hubungan sosio-ekonomi dengan negara anggota. Kita dapat berinteraksi dengan negara-negara luar, di samping dapat mengadakan hubungan perdagangan dan meningkatkan ekonomi negara. Okey. Seterusnya mempamerkan komitmen terhadap isu yang dihadapi oleh negara anggota. Baik, seterusnya untuk peringkat pertahanan negara. Sebelum merdeka, kerjasama pertahanan dengan Britain, Australia dan New Zealand dilaksanakan. Seterusnya selepas merdeka, Tunku mengekalkan hubungan baik dengan Britain dan negara Commonwealth. Dan demi keselamatannya pula, negara membuat perjanjian pertahanan dengan Britain yang dinamakan sebagai Anglo-Malayan Defence Agreement ataupun AMDA pada 1957. Okey, AMDA. Anglo-Malayan Defence Agreement. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya, penyertaan dalam blok sterling. Penyertaan ini bermaksud negara menggunakan pound sterling
dalam urusan perdagangan antarabangsa. Kedudukan Persekutuan Tanah Melayu sebagai alhamdulillah negara yang berpendapatan tinggi daripada hasil getah dan biji timah memperkuatkan kedudukan mata wang pound sterling. Penyertaan Persekutuan Tanah Melayu yang mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh dalam sistem keutamaan tarif Commonwealth turut memperkukuhkan kedudukan ekonomi ahlinya. Okay. Seterusnya diiktiraf oleh PBB. Okay. Negara kita menjadi ahli PBB dalam persidangan pada 17 September 1957. Okay. Negara kita merupakan anggota PBB yang ke-82, okay, dan bendera negara kita dikibarkan dalam satu upacara rasmi di Ibu Pejabat PBB di New York pada 15 Oktober 1957. Okay, dengan menyertai PBB, negara kita menjunjung prinsip PBB untuk melindungi hak manusia. Seterusnya pula misi pengaman. Okey, misi pengaman. Negara kita terlibat dalam misi pengaman di Kongo. Kemudian untuk menggambarkan kepercayaan dan pengiktirapan terhadap PBB. Okey, negara kita ni suatu ketika dahulu telah terlibat dalam misi pengaman, okey, di Kongo, negara Kongo. Pemilihan ini menggambarkan kita percaya dan mengiktiraf PBB itu sebagai sebuah Allahumma salli alaihi supaya negara kita diiktiraf lah, okey, sebagai sebuah negara baharu yang terlibat dengan pengurusan konflik antarabangsa. Kita nak menunjukkan kita kita panggil tu mampu. Okey. Seterusnya kita tengok pula kesan kemerdekaan terhadap ekonomi. Rancangan Malaya Pertama bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan tumpuan pada sektor luar bandar, kemudian membagaikan keluaran pertanian supaya tidak hanya bergantung pada pengeluaran getah, dan seterusnya menambahkan peluang pekerjaan bagi mengurangkan kadar kemiskinan. Okey, seterusnya pula Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA telah ditubuhkan pada tahun 1956 untuk memajukan tanah baharu secara besar-besaran bagi pertanian dan pendapatan semula masyarakat, yang kemudian keluarga daripada kawasan luar bandar dipindahkan ke kawasan tanah FELDA untuk menanam getah dan kelapa sawit. Okey, bahan perumahan dan kemudahan asas disediakan untuk peneroka. Ini FELDA ni. Okey. Seterusnya institusi kewangan tempatan. Malay National Bank atau Bank Negara Kebangsaan Melayu merupakan bank pertama khusus untuk orang Melayu, ditubuhkan di Klang Street. Okey, ditubuhkan di Klang Street, Kuala Lumpur oleh Mashrub Zakaria. Okey, bank negara pula beroperasi pada 1959, 26 Januari 1959. Okay, dan menggalakkan kestabilan kewangan dalam menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi negara kita. Okay. Seterusnya pembangunan luar bandar. Okay. Kementerian Luar Bandar ini ditubuhkan pada 17 November 1959 hasil penstrukturan pentadbiran yang bertanggungjawab membangunkan infrastruktur sosial dan ekonomi luar bandar. Okey, Majlis Pembangunan Luar Bandar ini ditubuhkan pada peringkat negeri dan daerah untuk merancang dan menyelaraskan projek pembangunan. Okey, yang mana mereka mengutamakan kemudahan asas untuk penduduk luar bandar. Okey, seterusnya rancangan buku merah. Rancangan buku merah ni dilancarkan pada 25 Januari 1961. Buku merah ni buku ini mengandungi projek berkaitan dengan kemudahan asas seperti jalan kampung, jambatan, surau, bekalan air dan bekalan elektrik.
pemantauan dan projek dan maklum malas berdasarkan rekod. Buku merah diletakkan dalam bilik gerakan kemajuan negara. Okey. Kemudian juga kita tengok pula kesan kemerdekaan terhadap sosial. Yang pertama kita lihat dalam berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan penting untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu. Penyataan Rahman Talib dibuat untuk mengkaji semula penyata Jawatankuasa Pelajaran 1996 dan penekanan terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah. Dan penumbuhan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini bertujuan mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu dan ada fasa 1 mengenai perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan DBP, iaitu Dewan Bahasa Pustaka, ditubuhkan pada 22 Jun 1996 di Johor sebagai sebuah jabatan di bawah Kementerian Pelajaran. And then Jabatan Penerangan bertujuan menyampaikan maklumat tentang peristiwa di dalam dan di luar negara sebagai lidah rasmi kerajaan, menerangkan kepada rakyat berkaitan dengan falsafah, dasar dan wawasan negara. Kemudian kesihatan. Pusat kesihatan dan hospital ditubuhkan untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk luar bandar. Kemudian 1957 negara mempunyai sebanyak 65 buah hospital. Dan Kementerian Kesihatan berperanan dalam pemulihan isu sosial serta pembangunan masyarakat demi kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan kemudahan asas. Penyediaan kemudahan asas dan infrastruktur kepada rakyat masyarakat juga diberikan perhatian oleh kerajaan pada awal kemerdekaan. Kemudahan bekalan elektrik dan air bersih diutamakan demi keselesaan dan kesihatan penduduk. Kemudahan ini juga membantu usaha meningkatkan taraf hidup dan di samping merapatkan jurang antara penduduk luar bandar dan bandar. Jadi anak-anak semua, itu adalah kesan yang dapat kita lihat daripada kemerdekaan, yang mana kita nampak kesannya adalah dari segi aspek politik, ekonomi dan sosial, dan juga di peringkat antarabangsa. Apa yang telah negara kita ini terlibat dalam peringkat antarabangsa. Anak-anak semua, semoga kita terus mempertahankan kemerdekaan negara. Dan sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita jumpa lagi selepas ini dengan tajuk yang terakhir, iaitu apa yang itu? Tajuk terakhir kita adalah prinsip kedaulatan persekutuan tanah Melayu. InsyaAllah. Assalamualaikum.